Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kita berjumpa lagi untuk video kita yang terbaru. Kali ini untuk video kali ini kita akan sentuh untuk siri homolog kita yang terakhir dan juga subtopik terakhir lah dalam topik sebatian karbon. Kalau awak lihat dalam topik tu ataupun dalam nota yang cikgu bagi tu, belakang dia ada lagi tu. Ada minyak dan lemak, kemudian kita ada getah asli dan satu lagi tak silap lagi ada dua lagi subtopik lagi yang itu tidak masuk di dalam topik kita pada kali inilah. Yang lain tu dia dah pecahkan kepada topik yang lain, topik polimer iaitu bab 4 tak silap cikgu dalam 3/5 ni. So untuk subtopik kita yang terakhir kita akan buat sampai ester sahaja untuk bab sebatian karbon ini. Okey, untuk ester cikgu dalam previous lesson kita dah tahu dah bagaimana ester terhasil Cikgu dah tunjukkan cara pembuatan ester, iaitu di antara kita tambahkan asid karboksilik dan juga alkohol bagi menghasilkan ester. Alright. Tindak balas kedua-dua ni kita mesti ada asid sulfurik pekat Cikgu tak ingat cikgu bagi tahu ataupun tidak, tapi mesti dengan kehadiran asid sulfurik pekat. Sekiranya tidak, tindak balas itu susah ataupun tidak boleh berlaku. Okey, ester merupakan siri homolog kita yang terakhir dengan kumpulan berfungsi dia adalah karboksilat. Karboksilat di sini adalah COO. Kalau karboksilik COOH, iaitu merupakan asid karboksilik, kumpulan karboksilik. Tapi untuk ester, kumpulan berfungsi dia adalah karboksilat. Kita tukar saja IK kepada AT di belakang tu dan dia punya bentuk dia COO beginilah. Itu kumpulan berfungsi. Bermaksud bila kita nampak saja ada COO ni, bermaksud dia adalah asid karboksilik. Formula AMP. Formula AMP dia ada dua sebab dia gabungan di antara dua, iaitu asid karboksilik dan juga alkohol. Jadi untuk yang pertama kita guna M, CmH2m COO, di mana ini adalah datangnya daripada asid daripada asid karboksilik kita. Di mana M kita bermula dengan kosong. Kita tahu kalau asid karboksilik memang kita punya nombor ni ataupun huruf ni dia bermula dengan kosong. Sebab di belakang ni dah ada C ni. Kalau sini kosong pun still lagi kita masih ada satu C untuk kita namakan dia sebagai asid metanoik. Kalau satu ni bermaksud karbon kita dah jadi dua. So itu untuk asid di depan. Yang di belakang ni N ni mewakili alkohol lah. Yang belakang warna merah ni dia mewakili alkohol. Jadi dia punya N dia pula bermula dengan 1. Bukan bermula daripada kosong. Tadi asid karboksilik bermula kosong, tapi N untuk yang di belakang ni adalah alkohol dan dia bermula dengan 1. So CmH2m tambah 1, COO CnH2n tambah 1. Itu adalah formula AMP bagi ester. So macam mana kita nak tulis formula AMP tu, kita kena tahulah apa asal asid karboksilik kita dan apa asal kita punya alkohol. Contoh asid karboksilik kita gunakan asid etanoik, katakan asid etanoik. Kalau asid etanoik adalah CH3COOH kan, tambah dengan alkohol kita guna propanol, katakan propanol C3 lah. Kalau C3 H2N 67 H7OH kalau dia adalah alkohol kan. Lepas tu biasa OH ni cikgu buat ke depan kan, tapi tak apa, kita potong saja. Potong H1 kat sini, keluarkan OH2 kat sini, so sambungkan. So kita dapatlah CH3CO sambung O di sini, CH3 pula C3 H7.
Ya, so ini adalah bentuk yang baru kita. Kita gunakan asid etanoik. Jadi macam Cikgu cakap, nak namakan alkohol dulu. Bila kita namakan alkohol, yang di belakang ni adalah alkohol kita. So nama dia adalah propanol. Jadi kita guna propil, tukar jadi propanol jadi propil. Etanoik jadi etanoat. Etanoat datang daripada asid etanoik kita. Okey, penamaan kumpulan alkil alkohol. Kumpulan alkil, alkil tu ataupun alkohol dia akan tukar jadi alkil lah, kumpulan alkil plus tambah oik pada nama asid menjadi OAT. Tukar oik kepada OAT. Maksudnya oik tukar kepada OAT. Oik ni dah macam apa je kan. Macam bunyi sesuatu binatang. Oik tukar jadi OAT ataupun oat. Oat makanan untuk orang yang nak berdiet. Tambah H2O. Jangan lupa kita buang H dengan OH ni, dia akan dapat H2O di belakang. Okey, apa fungsi H2SO4 ni? Fungsi asid sulfurik kuat kita ni yang kita tambahkan sebagai mangkin tu, dia hendak mengontangkan H2SO4 ni, ataupun dia nak keluarkan H2SO4 sebagai ejen pengontangan. H2SO4 adalah ejen pengontangan dalam tindak balas itu, iaitu dia mengontangkan air, dia serap air. Jadi kita punya ester tu pure ester, tak ada air dalam tu. Sebabnya dalam tindak balas ni hasil sampingan adalah air. Jadi kita tak nak air, asid sulfurik kita akan serap air tersebut. Okey, penyediaan asid etanoat dalam makmal. Okey. So yang pertama, panaskan campuran asid etanol dan asid sulfurik pekat di bawah reflux. Okey, yang ini kalau kita gunakan untuk dalam, kita kata eksperimen tu agak susah sikit lah. Kalau awak tengok dalam buku teks, dalam buku teks dia ada dalam muka surat. Cikgu check balik dalam buku teks tak ada tak ada. Dalam buku teks ada cara yang ringkas. Cara yang sangat ringkas sahaja, di mana kalau awak tengok muka surat 99, ini yang biasa kita gunakan ataupun dalam eksperimen, kalau eksperimen yang simple kita gunakan tu, just kita tambahkan saja. Kita ada tabung uji ataupun tabung didih sebab kita nak panaskan, kita ada tabung didih, tambahkan asid etanoik 2 cm, etanol 2 cm. Lepas tu tambahkan sedikit, beberapa titis asid sulfurik pekat di dalamnya. Okey, kemudian kita panaskan sedikit kita punya campuran tadi, kita panaskan. Ketiga-tiga campuran tadi dipanaskan. Kadang-kadang kalau nak cantik lagi, kita letakkan dia dalam kita kata kukus air. Panaskan melalui kukus air supaya pembakaran tu dia sekata. Panaskan dalam kukus air untuk membolehkan pembakaran itu sekata. Jadi bila masa kita nak stopkan eksperimen kita, apabila kita punya bahan ni yang kita campurkan ni mengeluarkan bau. Campuran kita tu mengeluarkan bau yang wangi. Sama ada bau apple ke, bau apa-apa sahajalah, dikeluarkan bau. Bila dah keluar bau tu, kita stop tindak balas itu. Dan kita masukkan dia ke dalam air yang sejuk, dan kita dapati dia akan terapung. Di situ kita boleh tahu dia punya satu sifat fizik dia kurang tumpat berbanding air, dan juga dia mengeluarkan bau yang wangi. So simple saja eksperimen dia. Kita tak payah nak guna kukus air ataupun nak gunakan kaedah reflux dengan ada kondenser dan sebagainya. Okey, yang itu memang susah sikit lah nak buat. Kita pun kena minta pembantu makmal untuk set up. Perlu dipanaskan di bawah reflux kerana etanol dan etil etanoat juga mudah meruap. Yang ini sebab apa kita buat bawah reflux ataupun kita guna kondenser ni, sebab kedua-dua ni
kita punya alkohol kita dan juga ester yang bakal dihasilkan itu mudah meruap, mudah menjadi gas. Jadi bila kita guna tu, jadi bila dia jadi gas, dia akan turun balik melalui kondenser ni. Kondenser ni sejuk di tengah-tengah dia. Tak apa, yang tu susah sikit nak tunjuk kat awak, ya. So kita tengok nanti kalau dalam amal kita ada peluang untuk buat, kita akan buat lah. Okey. Supaya pemanasan sekata, ini kukus air yang cikgu sebut tadi lah. Sebab apa kita panaskan dengan kukus air? Supaya pemanasan tu sekata. Jadi dia dapat, semua bahagian tu dapat. Kalau kita panaskan saja tak ada kukus air, kita panaskan bahagian bawah je. Bahagian bawah je panas. Atas ni tak kena. Jadi bahagian bawah saja yang rasa panas. Jadi kalau kukus air, dia akan panaskan sekeliling kawasan. Okey, sifat fizikal ester macam cikgu sebut awal, semua cecair yang tidak berwarna merupakan sebatian karbon. Kurang tumpat daripada air, dia akan terapung atas air. Takat didih rendah merupakan sebatian molekul. Tetapi semakin meningkat apabila berlaku pertambahan bilangan karbon. Itu yang biasalah. Mudah meruap, ini sifat fizikal bagi ester dan juga alkohol. Dua-dua pun mudah meruap. Tidak larut dalam air. Yes, dia tidak larut dalam air, akan terapung di atas air, ya. Berbau wangi buah-buahan. Yang ini yang utama dia, yang ini yang membezakan ester dengan sebatian karbon yang lain. Ester ni bau dia wangi, sangat-sangat wangi, ya. So dia senang cerita, ester ni dia ada pada semua buah-buahan. Dia ada pada semua benda yang berbau wangi tu, ester lah tu. Maksudnya dia ni terhasil secara semula jadi. Dalam buah-buahan memang ada lah. Segala jenis buah yang berbau wangi tu memang ada ester di dalamnya. Ya, so dia kebanyakan ester ni adalah secara semula jadi terhasil. Awak lihatlah. Ya, ni asid butanoik, alkohol dia butanol. Kita dapat metil butanoat yang merupakan bau bagi apple. Ya, bau bagi apple. Awak boleh tengok asid etanoik, oktanol. Oktanol ni, okta adalah 8 kan? 8 karbon. So kita dapat oktil etanoat, yang merupakan bau oren. Bau nenas pula adalah etil butanoat, di antara asid butanoik dan juga etanol. Bau pisang daripada pentanol dengan asid etanoik menghasilkan pentil etanoat. So banyak lagi, ada banyak lagi awak boleh lihat, ya. Boleh tengok dekat dalam buku Adura pun ada. Dalam Adura dia bagi kebanyakannya bukan buah, dia bagi bunga. Bau kepada bunga. Awak boleh lihat bau bunga-bunga yang wangi tu kan. Itu merupakan ester juga. Agak lari sikit nota ni sekejap, ya. Cikgu nak ubah sikit. Okay, last but not least, ini yang terakhir kita simpulkan, ya. Untuk siri homolog alkina, ya, tindak balas penghidrogenan. Ini maksudnya dia berlaku perubahan daripada satu siri homolog kepada siri homolog yang lain dengan menggunakan tindak balas yang pertama, penghidrogenan. Alkina tambah dengan hidrogen, kita dapat alkana. Ini secara umum lah kita bagi. Alkina tambah dengan air, H2O, kita dapat alkohol, ya. Kalau alkohol buat proses pendehidratan, maksudnya dia buang air, balik semula kepada alkina. Tadi alkina kepada alkohol tambah air, alkohol kepada alkina buang air. Itu benda yang terbalik sajalah. Alkohol buat proses pengoksidaan, ya, ditambah oksigen, tambah 2 oksigen, so dia dapat asid karboksilik, ya, dia dapat asid karboksilik. Alkohol tambah dengan asid karboksilik melalui proses tindak balas pengesteran dengan kehadiran H2SO4 pekat, ya, sebagai mangkin, kita dapat ester. Okey, ini adalah tindak balas yang melibatkan penukaran siri homolog, di mana suatu siri homolog bertukar kepada siri homolog yang lain melalui suatu proses tindak balas kimia. Okey, so kalau cikgu lihat kepada notes yang diberi, tak ada banyak, ya.
Simple sangat ya awak punya nota ataupun awak punya apa yang awak belajar tentang ester untuk tahun ni sangat simple lah. Kalau cikgu lihat dia punya nota pun tak sampai dua muka surat saja. Dua muka surat saja dia punya ni. So kita stop takat tu ya. Minggu depan kita punya kelas online kita tamat dari sini lah. Sebab minggu depan cikgu akan terlibat dengan pemeriksaan. Cikgu akan terlibat dengan urusan rasmi lah. Awak pun tahu urusan rasmi apa yang cikgu terlibat. Jadi cikgu stop takat ni dulu. Kita akan jumpa nanti bila secara berdepan nanti. Cikgu pun tidak sabar lah untuk jumpa dengan awak. Ada banyak benda yang kita perlu buat bersama. Ya, termasuk dengan eksperimen-eksperimen yang tertinggal lagi ni di dalam bab sebatian karbon ni. Okay, so awak siapkan latihan. Cikgu akan bagi awak latihan. Sikit saja latihan awak. Minggu depan cikgu akan tambah sikit lagi ya, supaya awak sentiasa fresh lah otak awak. Okay, cikgu nak awak buat latihan muka surat 100 ya. Muka surat 100 dalam buku teks awak. Tengok dalam buku teks online awak Sebenarnya buku teks dah sampai Kalau awak nak ambil di sekolah pun ada sebenarnya. Tapi tak apalah, kita jumpa nanti waktu buka sekolah. Self assess ataupun self assess ni bahasa Inggeris 2.3 lah. Awak tengok latihan 2.3 ya. Muka surat 100 ya. Awak buat semua latihan di situ. Okay, dan hantar pada cikgu pada sebelum hari Isnin depan ya. Hari Isnin depan pun cikgu masih lagi bermesyuarat. Tak apa, awak hantar kat cikgu. Cikgu akan kumpulkan. Itu adalah latihan yang second last lah. Sebelum cikgu bagi latihan terakhir. Semua latihan-latihan tu semua cikgu dah kumpulkan nama-nama yang hantar dan nama-nama yang tidak hantar. Nanti kita jumpalah. Awak tahulah nanti nasib yang mana yang tak hantar tu. Banyak pelajar yang tak hantar berbanding dengan yang hantar kepada cikgu. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih ya. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.